Hai, hari ini saya ingin berkongsi rahsia-rahsia bagaimana cara saya yang bermula sebagai seorang cleaner di sebuah hotel dahulu naik hingga ke posisi general manager. Jadi jika saya boleh, saya tahu anda juga pasti boleh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrir bin Ali atau lebih dikenali dengan panggilan Uncle. Panggilan Uncle ini bukanlah disebabkan oleh pangkat pada umur saya, which in a way is also betul, tetapi gelaran ini telah saya dapat sejak saya di sekolah menengah lagi. Jadi topik pada pagi ini, apakah yang saya akan ceritakan di sini? Saya akan ceritakan bagaimana saya bermula daripada bawah, yakni sebagai seorang cleaner di sebuah hotel yang bertaraf antarabangsa, mencuci bilik, mencuci lobi, mencuci tandas dan sebagainya, hinggalah saya mencapai ke jawatan yang paling tinggi di sesebuah hotel, yakni sebagai seorang general manager. Baik, perkara pertama yang saya nak beritahu di sini ialah perjalanan kerjaya saya. Perjalanan kerjaya saya bermula sejak saya tamat peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, yakni STPM, pada tahun 87 dulu. Saya apply dan bekerja di Shangri-La Hotel di Pulau Pinang yang terletak waktu itu sebelah Komta di Jalan Magazine, dan departmen yang pertama saya bertugas ialah di departmen ataupun jabatan housekeeping. Tugas saya ialah mengikut room attendant untuk mengemas bilik. Saya juga mengemas lobi, membersih lobi, menyapu, vacuum, lap dan sebagainya. Saya juga pernah buat kerja-kerja di lobi seperti membersihkan tandas-tandas di lobi dan juga membersihkan daun-daun yang berada di lobi, di pokok di lobi tersebut. Sejak daripada itu, saya bermula satu peringkat ke satu peringkat yang lain hingga berpindah ke Kuala Lumpur dan bekerja di Hilton. Kemudian daripada situ saya bekerja sebagai waiter dan diterima untuk pergi ke luar negara. Dan negara pertama yang saya pergi untuk bekerja ialah di Jepun. Saya bekerja di Jepun dan pulang kembali ke Malaysia sebelum saya mula meningkat di dalam posisi di jabatan saya. Dari seorang waiter naik kepada seorang assistant head waiter, kemudian naik kepada waiter, naik kepada restaurant manager. Daripada situ, saya menyambut satu lagi peluang yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Jadi saya pergi ke Switzerland. Selepas tamat belajar di Switzerland, saya sempat bekerja di sana, yakni di Geneva, sebelum pulang kembali ke Malaysia untuk bekerja. Saya pulang ke Malaysia dan bekerja di Renaissance Hotel yang waktu itu baru dibuka pada tahun 1996. Dan saya bertugas sebagai room service and minibar manager sebelum ditransfer ke Vogue Cafe sebagai restaurant manager. Selang beberapa tahun, saya dinaikkan pangkat untuk menguruskan beberapa buah restoran yang berada di Renaissance Kuala Lumpur Hotel. Selepas daripada itu, saya berhenti dan saya pindah ke hotel lain yang juga bertaraf 5 bintang di sekitar Kuala Lumpur untuk mendapat jawatan sebagai food and beverage manager. Saya bekerja di situ sehingga saya mendapat tawaran untuk membuka sebuah hotel di Madinah. Saya berangkat ke Saudi dan menjawat jawatan sebagai Food and Beverage Director pada waktu itu dan membuka hotel di Madinah. Selepas tamat kontrak di Madinah, sekali lagi saya ditawarkan untuk membuka sebuah lagi hotel di Mekah, yakni Royal Orchid di Mekah, yang berada betul-betul di depan Masjidil Haram, berhadapan dengan King Abdul Aziz Gate. Saya berada di situ selama beberapa tahun dengan jawatan sebagai Food and Beverage Director.
sebelum ditawarkan untuk kembali ke Malaysia dan bertugas sebagai seorang general manager di salah sebuah hotel yang besar di salah sebuah pulau yang terdapat di negara ini. So, itulah sedikit sebanyak perjalanan kerjaya saya yang bermula daripada housekeeping, yakni sebagai seorang cleaner, hingga berakhir ke posisi general manager. Ia mengambil masa yang agak lama dan ada dua faktor yang perlu ditekankan di sini. Pertamanya ialah jangan give up. Jangan berputus asa. Jika anda ada sikap berputus asa, maka kerjaya anda tidak akan jadi lama. Jadi, pesanan saya ialah jangan berputus asa. Perkara kedua yang saya ingin tekankan di sini ialah kuatkan asas anda. Jika asas anda kuat, anda akan pergi sangat jauh. Sebagai contohnya, saya selalu ambil contoh pokok. Jika sesebuah pokok itu mempunyai akar yang sangat kuat, mencengkam ke dalam tanah dan jauh menembusi tanah itu mencari sumber-sumber air dan sebagainya dan galian, maka pokok yang akan tumbuh itu akan menjadi satu pokok yang sangat kuat, sangat segar dan menghasilkan buah yang sangat baik. Jadi, asas bagi saya adalah sangat penting. Begitu juga untuk anda. Saya mahu anda mempunyai asas yang sangat-sangat kukuh. Tak kiralah apa jawatan sekalipun. Jika anda bekerja di sesebuah hotel, kebiasaannya dan sebaik-baiknya pada pandangan peribadi saya, bukan saya sahaja, tetapi ramai general manager yang berada di luar negara, seperti di Ritz-Carlton, di Four Seasons, di Eropah, di Amerika, di UK dan sebagainya, mengatakan bahawa untuk menjadi seorang yang berjaya di bidang perhotelan hingga ke posisi general manager ataupun group general manager, cabaran yang terbaik adalah bermula daripada bawah. Jika anda bermula daripada bawah, pastikan yang anda tahu serba-serbi. Anda tahu permulaannya bagaimana, anda tahu bagaimana perjalanan sesuatu tugasan itu, the do's and don'ts, dan anda tahu tujuan perjalanan tugasan yang anda diberikan itu. Hafal semua. Jika waktu 30 tahun dulu, saya menulis di setiap buku. Saya sentiasa ada buku. Hingga sekarang saya masih menggunakan buku nota. Sesetengah orang mungkin berpendapat cara saya adalah very old school. Yes, saya agree. Cara saya memang very old school. But it works for me. So whatever cara, apa saja cara yang anda rasa work nicely to you, go ahead. Jangan risau, walaupun sekarang dah ada banyak gadget dan berteknologi tinggi, jika anda selesa dengan menulis dengan seperti cara saya, go ahead. Ya. So, memang saya sentiasa tekankan kepada anak-anak muda, kepada adik-adik saya, semuanya, bahawa asas itu sangat-sangat penting. Jadi, untuk saya berjaya, saya pastikan yang asas saya di bidang saya membesar di dalam bidang food and beverage. Saya pastikan yang bidang saya itu saya kenal, saya tahu, saya semak dan saya ulang berkali-kali, berpuluh kali, beratus kali hingga saya hafal. Ya. So, itulah dia. Kuatkan asas. Jika anda ataupun anak-anak ingin berjaya, itu satu langkah yang boleh anda lakukan yang saya lakukan berpuluh tahun dahulu. Jadi, itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih.